Ha ke bil ha? Ha ke ha? Ah, sebab elok-elok, jangan bagi salah. Okey, baik. Tahqiq ni apa? Bacaan yang paling slow. Kan, baca slow ni bila waktu kita baca? Waktu kita talaqi musyafahah. Apa maksud talaqi musyafahah, Akil? Baca, betul, baik. Kemudian tadwir. Apa maksud tadwir? Pertengahan. Di antara paling lambat dan juga paling laju. Kan? Dan yang ketiga adalah al-hadr. Ini adalah maratib ataupun tingkatan pembacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Jadi segi cepat ataupun lambat baca Al-Quran. Okey, baik. Seterusnya, kita dah habis dari topik ni. Kita masuk kepada topik penting ni. Al-lahn. Apa maksud al-lahn? Apa maksud al-lahn? Kesalahan ketika membaca Al-Quran. Bukan kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran tak ada salah. Kena faham betul-betul. Kesalahan yang berlaku ketika baca Al-Quran. Terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama apa? Huruf al-lahn dia terbahagi kepada dua topik utama. Betul. Al-lahnul jali. Al-lahnul jali. Apa maksud al-jali ni? Jelas. Jelas ataupun kesalahan besar. Yang kedua apa? Al-lahn. Tahu, saya dah bagi tahu. Al-lahn. Saya dah tulis dah. Al-lahnul khafi. Al-khafi. Al-lahn. Okey, baik. Itu kita berhenti kat sini. Jadi kita dah tahu sekarang, bila kita baca Quran, seseorang baca Quran, dia tidak akan terlepas kepada dua kesalahan ni. Yang mana kedua-dua kesalahan ni dia ada kesan dia dan dia ada hukum dia. Maksud kesan ni apa? Hukum jika seseorang itu buat kesalahan al-jali ataupun al-khafi. Okey, sebelum kita nak pergi kepada pecahan, kita dah sebut sepintas lalu itu pecahan kan. Lahnul khafi ni apa maksud lahnul khafi? Okey, maksud lahnul jali ni adalah kesalahan yang ubah makna. Ubah makna ayat Al-Quran. Dia ada jenis-jenis dia. Kita dah beritahu minggu lepas, nanti kita tulis balik. Yang kedua, kesalahan yang diketahui oleh orang awam. Diketahui oleh orang awam. Okey, tulis. Kena typo mak awak ni. Saya buat live biar mak tengok. Nak? Tak, mak dia cakap kalau Akil ada malas-malas dia, beritahu kan. Tak nampak saya? Oh, tak nampak ni tulisan? Ingat tak nampak saya tadi. Okey. Al-lahnul jali ni, dua benda kita, dari segi maksud je, kita boleh tulis dua perkara. Pertama, kesalahan yang ubah makna. Dia mengubah makna Al-Quran. Bila kita salah huruf ataupun salah baris. Yang kedua, kesalahan ini diketahui oleh orang awam. Oleh kebanyakan orang awam. Apa contoh dia? Contoh dia, bila seseorang baca Al-Fatihah, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin. Salah ke betul? Salah. Semua orang hafal Al-Fatihah, betul tak? Orang awam, orang tak belajar agama ataupun orang belajar agama, dia hafal Al-Fatihah. Ataupun dia baca Malaku Yawmiddin contohnya. Salah. Tak ada wajah qiraat yang boleh baca Malaku. Kan? Itu kesalahan yang diketahui oleh orang awam. Maksudnya kesalahan yang betul-betul jelas lah. Okey. Kesalahan khafi pula, dia tak ubah makna. Tak ubah makna. Satu lagi, dia diketahui oleh
orang yang belajar sahaja. Contoh ni banyaklah. Contohnya sifat huruf. Sifat huruf ni banyak jenis. Huruf ra contohnya. Ada waktu dia kena tebal, ada waktu dia kena nipis. Yang ni kita akan ada sebut dalam buku. Jadi benda ni kalau awak tak belajar, bila waktu kena belajar, kena baca panjang contohnya, baca pendek, ataupun bila waktu huruf ni kena tebal, huruf itu kena nipis. Yang tu mungkin orang awam dia akan belajar dengan guru dia, tapi dia tak belajar secara detail lah. Ataupun waktu dia baca dengan guru, gurunya hanya perbetulkan sahaja. Dia tak tahu pun kena baca kena baca dengan tebal, kenapa baca nipis dengan apa. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada jenis dia. Jenis, apa jenis? Kita dah tahu maksud dia. Ni maksud secara ringkas lah. Kalau saya tanya apa itu lahnul jali, awak pernah sebut adalah kesalahan yang ubah makna dan diketahui oleh orang awam. Itu jawapan nak dalam exam nanti. Ni poin ringkas saya tulis ni sebab kita dah bagi tahu minggu lepas. Sama juga kesalahan lahnul khafi apa? Kesalahan yang tidak mengubah makna dan diketahui oleh orang yang belajar sahaja. Orang belajar ilmu tajwid lah. Belajar ilmu tajwid, dia akan tahu, dia akan detect, oh orang ni baca salah, dengung ni, tak cukup ni. Orang yang belajar betul-betul lah. Bukan belajar sambil tidur tak. Okey, baik. Dah salin yang ni? Dah? Sadam, insyaAllah. Habibi. Okey, baik. Masa yang ada ni, kita nak cuba habiskan kesalahan ini. Dan kalau sempat kita masuk satu tajuk lah. Satu tajuk kecil untuk dalam buku ni. Ni dah salin kan? Baru nak salin. Baru tahu apa itu kepentingan salin. Nanti ambil dengan kawan. Okey, baik. Saya ulang balik tadi. Al-lahan. Ada al-jadi dengan al-khafi. Okey, baik. Kita nak pergi al-lahan jali. Dia terbahagi kepada terbahagi kepada berapa? Dua. Dia berlaku kesalahan lahnil jali ini berlaku pada dua keadaan. Yang pertama berlaku pada macam mana nak buat ni? Yang berlaku pada huruf. Yang kedua berlaku pada baris. Okey, apa jenis kesalahan yang berlaku pada huruf? Aiman. Awak tulis tak buku mana? Awak tulis apa? Gitu je. Atas tu apa tu? Oh, ni bukan nota ni. Ni nak main-main ni. Tulis elok-elok. Tajwid atas tu tak tulis. Yang saya ajar tadi pun tak tulis. Tanya tak boleh jawab. Tulis elok-elok. Okey, kesalahan yang berlaku pada huruf. Yang pertama apa? Siapa ingat? Tukar huruf, betul. Yang kedua? Tambah huruf. Yang ketiga? Tinggal huruf. Yang keempat? Tukar lafaz huruf. Okey, ada orang tanya saya apa beza tukar huruf ni dengan tukar lafaz huruf. Lafaz ni dia dalam sebutan huruf dalam Al-Quran ataupun huruf-huruf hijaiyah ni dia diguni oleh orang Arab untuk bercakap. Orang Arab cakap bahasa apa? Bahasa Arab kan? Dan bahasa Al-Quran dalam bahasa Arab. Sama macam kita. Bahasa Melayu diguna oleh satu Malaysia. Dalam Malaysia ni ada berapa negeri? Banyak. Kan? Setiap negeri tu dia ada dialek dia masing-masing. Ataupun kita sebut dalam bahasa Arab sebagai lahjat. Faham? Sama juga bahasa Arab. Arab dia ada lahjat dia. Dia ada lahjat orang Khaliji, lahjat Hijaz,
Lahjat, bahagian Sudan, Oman apa semua. Semua tu cara mereka sebut huruf berbeza. Sebagai contoh, orang Kelantan, saya orang Kelantan. Ada banyak perkataan yang kalau saya cakap, orang KL tak faham. Padahal itu diambil daripada bahasa Melayu yang sama juga. Tapi telah diubah cara sebutan huruf dia mengikut dialek Kelantan. Sama juga. Jadi yang dimaksudkan tukar lafaz huruf ini adalah tukar cara sebut huruf itu dengan bacaan yang betul. Maksudnya kalau awak nak baca Al-Quran dengan lafaz Arab bahasa pasar contohnya, bahasa orang kampung yang sebut huruf tak betul, tak mengena tak tepat, benda tu tak boleh dikira sebagai kesalahan besar juga. Okey, baik. Untuk kesalahan baris ada apa? Tertukar baris. Apa tukar baris ni? Baris apa? Baris atas, baris bawah, baris dhammah. Yang kedua? Apa? Tertukar sukun dengan yang baris. Yang ketiga? Tak baca sabdu. Apa contoh tak baca sabdu? Iyyaka. Contoh iyyaka. Okey, ini yang kita belajar minggu lepas ya. Ni, lafaz. Apa itu lafaz huruf? Siapa boleh ulang balik apa itu lafaz huruf? Tak ingat. Apa lafaz huruf? Cara sebut huruf mengikut apa? Lahjat. Dalam bahasa Arab kita sebut lahjat. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai dialek. Tahu dialek? Awak tahu dialek kan? Tak dengar. Angkat suara sikit. Kuatkan suara. Apa? Tu contoh dia. Tu contoh dia. Betul. Okey, baik. Ini kita nak masuk kepada kesalahan al-khafi. Apa maksud kesalahan al-khafi? Siapa boleh bagi tahu balik tadi? Apa ciri-ciri kesalahan khafi? Tak bermakna. Satu lagi? Diketahui oleh orang yang belajar. Siapa orang yang belajar tu? Sebut saya. Yalah, awak nak belajar lah ni, insya-Allah. Nanti insya-Allah boleh jadi guru Al-Quran dan boleh mengajar orang supaya tidak melakukan kesalahan khafi ataupun jali ketika membaca Al-Quran. Jadi kena ingatlah, sentiasa kena ingat kelebihan belajar ilmu tajwid ni apa. Banyaklah kan kita dah sebut itu masa pelajaran yang kedua. Antaranya hadis yang selalu awak kena ingat bila awak baca Al-Quran, awak belajar Al-Quran apa? Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Naam. Okey, baik, seterusnya kita masuk kepada lahnul jali. Lahnul khafi. Okey, saya ringkas sajalah. Sebab lahnul khafi ni awak nak tahu salah dia, awak kena belajar dulu. Mungkin awak boleh tahu sikit-sikit. Antaranya dia ada terbahagi kepada dua juga. Satu, dia berlaku pada sifat huruf. Sifat aridah. Saya tulis Melayu tulislah. Sifat mendatang. Apa sifat mendatang ni? Contohnya dengung. Kita sebut dengung lah. Apa bahasa Arab kita sebut gunnah. Dengung ni, kalau kita salah dengung, hukum nun sakinah, antaranya ikhfa, iqlab, izhar apa semua tu, kalau tak belajar, tak baca dengan guru, memang orang akan buat salah. Orang tak boleh bezakan ikhfa dengan iqlab. Orang tak boleh bezakan idgham dengan ikhfa. Ni contoh dia. Sifat mendatang ni macam ikhfa, idgham. Apa maksud sifat mendatang ni? Sifat mendatang ni dia tidak ada pada huruf tersebut.
Dia bila huruf nun mati bertemu dengan sesuatu huruf, adakah ada dalam ni? Hah? Bukan, kita tak masuk lagi part ni. Jangan, tutup dulu kitab tu. Tak ada kaitan lagi ni. Kalau nak sebut sebagai contoh betul lah, tapi bukan bab kesalahan ni. Ni contoh dia. Apa lagi? Takhfim, tarqiq, ataupun paling masyhur gunnah lah, kita sebut dengung. Gunnah ataupun dengung. Okey, seterusnya satu lagi. Sifat lazimah ataupun kita guna istilah sifat huruf, bolehlah. Sifat huruf. Sifat huruf ni maksudnya huruf hijaiyah ada berapa semua? 20? Ada berapa huruf hijaiyah? 20? 25? Kena baca balik ni. Okey, dalam huruf hijaiyah ni sebanyak 28. Setiap huruf tu dia ada sifat dia. Setiap huruf. Dan ada huruf yang dia ada 5 sifat. Faham tak? Maksudnya dalam semua huruf hijaiyah ni setiap huruf ada sifat. Ada huruf yang ada 2 sahaja sifat. Ada huruf yang ada 5 sifat. Maksudnya sifat huruf ni dia nipis, dia keluar daripada rongga, dia tak boleh panjang. Yang tu kita akan belajar. Kita ada disebut dalam buku ni secara ringkas. Jadi sifat huruf ni kalau awak tersilap sikit, contohnya sepatut ni kena tebal, awak baca nipis. Sepatutnya ini kena ada sifat angin, tapi awak tak baca dengan angin. Yang tu dikira sebagai kesalahan al-khafi. Boleh tulislah apa sifat huruf antaranya. Kita ambil yang mudah faham. Jahar ataupun isti'la, boleh. Sifat jahar sebagai contoh. Ataupun sifat isti'la. Ni contoh je lah. Saya sebut contoh je lah. Nak tulis satu-satu, kita masuk dalam pelajaran buku ni. Okey, baik. Dah siap ni pembahagian ni, gambar rajah ni. Okey, siap lah. Masya Allah, Zaid. Bagus. Syafruddin? Ngantuk dah. Kita ada siapa online ni? Masya Allah. Kela ke kereta ni? Oh, Puan Kela. Okey, baik. Puan okey Ada apa-apa soalan boleh tanya dekat chat. Ya? Baik. Puan dah ada buku kan? Dah ada. Okey, baik. Ya? Tak nampak. Sorry. Dah siap semua? Miro siap dah? Dah siap? Ni, al-lahan. Siapa dah? Dah siap? Bagus. Dah siap semua? Okey, ahsantum.
Okey, baik. Seterusnya kita masuk berkenaan dengan isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah, basmalah. Apa maksud isti'adzah? Dah belajar kelas tafsir semalam kan? Basmalah. Maksud isti'adzah apa semua dah tahu. Okey, baik. Isti'adzah dengan basmalah ni satu topik yang penting lah sebelum belajar tajwid ataupun sebelum belajar Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita kena tahu sebelum kita baca Al-Quran kita kena buat apa. Selain daripada ambil wudu, ada Quran apa semua tu, yang tu adab-adab dia lah. Cuma sebelum baca Al-Quran, kita nak mulakan baca dengan isti'adzah ke, ataupun kita terus boleh baca bismillah ke, ataupun kita boleh terus buka Al-Quran, kita terus baca Al-Quran. Faham tak? Ini perbincangan kepada tajuk al-isti'adzah dan juga basmalah. Okey, kita pergi kepada al-isti'adzah dulu. Isti'adzah maksud dia adalah kalimah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia macam akronim dalam bahasa Melayu. Ataupun dalam bahasa Arab kita sebut an-naht. An-naht ni macam akronim lah. Isti'adzah, kita masuk bab isti'adzah. Isti'adzah. Bawah bab isti'adzah ni ada beberapa perbincangan. Pertama, maksud dia makna bahasa Melayu lah. Makna, apa makna isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bila kita sebut isti'adzah, kita terus tahu isti'adzah ni adalah maksud dia a'udzubillah minasyaitanir rajim. Ini maksud kepada orang yang belajar tajwid. Tapi kalau kita nak cari maksud asal kalimah isti'adzah ni sebenarnya pun boleh. Maksud kepada huruf alif, sin, ta, ain, alif, za, ta ni, kalau kita nak rujuk balik kamus, dia ada bawa maksud lain secara umum. Maksud umum dia adalah dia daripada fi'il ataupun ini adalah masdar, kata nama, masdar yang asal daripada kata kerja isti'adzah, yasta'idhu, isti'adzah. Isti'adzah, yasta'idhu, isti'adzah ataupun isti'adz. Ini makna dia. Apa maksud dia? Maksud dia adalah meminta perlindungan. Ini maksud asal kepada isti'adzah. Tapi bila kita belajar ilmu tajwid ni, bila sebut je isti'adzah, kita terus tahu. Kalau saya tanya apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ataupun saya sebut isti'adzah dulu, baca isti'adzah dulu. Faham tak? Janganlah kalau dalam exam saya tanya apa itu isti'adzah, awak pun sebut isti'adzah ni adalah meminta pertolongan. Ataupun saya tanya bila kena baca isti'adzah, awak pun sebut maksud isti'adzah dengan makna asal dia. Okey, baik. Kita nak sebut tadi makna dengan makna dengan lafaz dia. Okey, kita dah tahu makna dia. Yang kedua, lafaz isti'adzah ni ada banyak. Cuma yang masyhur yang a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kenapa guna yang ni? Sebab disebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah An-Nahl. Betul tak? Betul. An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Fa idza qara'ta. Walaupun digunakan fi'il madhi, tapi arahan ini maksud dia apabila kamu nak betul-betul baca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Fasta'id. Daripada kalimah ni. Isti'adzah, yasta'idhu, ista'id. Maka mintalah penerangan daripada Allah SWT supaya dijauhkan daripada syaitan yang direjam. Ataupun maksud direjam itu al-ba'idu an rahmatillah, syaitan yang jauh daripada rahmat Allah. Syaitan ni dia tak dapat rahmat Allah je sebab dia tak taat kepada Allah, Allah tak bagi rahmat, maka dia jadilah seburuk-buruk makhluk Allah SWT. Okey, baik. Kita ada lafaz dia. Ini lafaz masyhur. Ada lagi lafaz lain yang disebut oleh ulama, antaranya a'udzubillah,
hil azim minasyaitanir rajim, ataupun biasa dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim, boleh juga. Tapi cukup yang ni je lah. Kalau dalam Quran pula dah. Kalau dalam exam tanya apa lafaz isti'adzah? Apa lafaz isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, baik. Okey, hukum baca isti'adzah. Sebelum kita pergi kepada jenis tempat nak baca isti'adzah, kita tahu hukum. Okey, hukum dia apa dah? Kita nak cepat ni. Saya bagi dua terus. Okey, yang pertama adalah harus membaca isti'adzah sebelum baca Al-Quran. Maksudnya tak wajib. Ini pendapat jumhur Al-Qurra. Okey, bila saya sebut Al-Qurra, kita belajar tajwid ni saya akan sebut Al-Qurra, Ar-Riwayah, As-Sanad, apa semua kan. Bila saya sebut jumhur Al-Qurra, awak kena faham Al-Qurra ini maksudnya adalah ulama yang pakar, ulama yang hebat dalam bidang Al-Quran. Dia asal daripada qari, orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang hebat Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran sampai dia boleh jadi guru. Dan bila saya sebut jumhur Al-Qurra ni maksudnya bukan orang yang baca Al-Quran saja, tak. Dia adalah ulama. Termasuk dalam golongan jumhur Al-Qurra ni, ulama dalam bidang Al-Quran. Pendapat mereka mengatakan harus saja, tak wajib. Ada sebahagian lagi pendapat sebut wajib. Yang ni pendapat. Maksudnya wajib kena baca isti'adzah. Dinisbahkan kepada at-tabi'in, antaranya Atha ataupun Sufyan Ats-Tsauri. Ini dari segi hukum lah. Yang penting kita berpegang kepada jumhur Al-Qurra. Okey, baik. Yang keempat, masalah keempat adalah membaca isti'adzah, apa yang saya nak sebut? Membaca jahar atau itu Melayu tu lah. Membaca kuat atau perlahan. Okey, untuk isti'adzah ni, bagi yang ulama yang sebut harus tadi, harus maksudnya sunat lah. Bila kita buat kita dapat pahala. Kan? Bila kita tak buat pun tak apa, tapi seeloknya buatlah. Bila kita nak baca isti'adzah, dia ada tempat yang kita disunatkan untuk baca dengan kuat. Maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, biar orang yang ada di sekeliling kita tu dia dengar. Dan ada waktu yang kita diperintah ataupun disunatkan untuk membaca dengan slow. Apa maksud baca slow? Ataupun baca perlahan, saya tulis bahasa Melayu lah, baca perlahan. Perlahankan suara, bukan baca perlahan a'udzubillahi minasyaitan, bukan perlahankan tempo tu, tapi perlahankan suara. Baca kuat atau perlahankan suara, tambah dalam kurungan lah suara. Okey, agak-agak bila waktu yang kena baca isti'adzah ni dengan kuat, suara kuat? Apa? Okey, yang pertama, tak semestinya tak lelaki. Dia ada dua tempat. Ni macam mana nak buat? Okey, yang kuat ataupun kita guna istilah Arab jugalah, jahr. Jahr. Kuat. Pertama, waktu awak nak baca Al-Quran dan orang tahu awak sedang baca Al-Quran. Maksudnya bila awak masuk masjid kan, awak ambil mushaf, orang yang tengok awak agak-agak orang fikir awak nak buat apa? Baca Quran, betul tak?
bukan nak tidur apa, kalau nak tidur dia mungkin boleh terus baring. Tapi orang nak ambil Al-Quran, dah ambil uduk kan. Supaya apa? Supaya orang tahu awak nak baca Quran. Pertama, ialah kelebihan isti'adzah ni, kita minta pertolongan daripada Allah supaya dijauhkan daripada gangguan syaitan ataupun kejahatan, syarrah syaitan. Itu makna isti'adzah. Dan yang kedua, supaya ataupun ayat panjang ni macam ni. Apabila ingin baca Al-Quran dan sekejap. Yang ni untuk yang perlahan lah. Sorry. Yang ni panjang lah. Tak apa, tulis dulu yang ni. Pertama, apabila awak ingin baca Al-Quran dan ada orang mendengarnya. Contohnya bila? Boleh jadi waktu awak tengah baca dengan guru. Ataupun boleh jadi awak baca waktu orang minta baca ketika awal pembukaan majlis. Kan contohnya kita ada majlis khatam Al-Quran ataupun majlis apa-apa ke. Jadi sebelum majlis kita minta seorang, kita pilih siapa-siapa pelajar untuk baca Al-Quran. Jadi bila nak baca Al-Quran ni maksudnya dia nak baca untuk orang dengar. Apabila ingin baca Al-Quran dan ada orang mendengarnya. Maksudnya waktu ada orang nak dengar ni, kita kena jelaskan isti'adzah. Maksudnya sebut dengan kuat. Seperti mana kita baca Bismillah dan juga ayat Al-Quran. Yang kedua, bila baca berkumpulan dan anda orang pertama. Yang ni ringkas je lah. Maksudnya, okey. Contohnya waktu awak nak talaki dengan ustaz. Benda ni biasa sebenarnya kalau dah halaqah tahfiz dekat mana-mana macam Madinah ke apa semua kan. Kalau awak pernah pergi, dia akan ada halaqah untuk kita betulkan bacaan. Bila halaqah untuk kita talaki dengan syekh ni, syekh akan dengar seorang-seorang baca. Sama ada syekh akan suruh orang tu sambung bacaan orang yang pertama, ataupun syekh akan minta orang yang kedua baca surah lain. Jadi kalau dalam berkumpulan, maksudnya bila awak dalam contohnya tadarus Al-Quran waktu bulan Ramadan kan. Kita baca Al-Quran ramai-ramai ataupun kita baca Al-Quran satu-satu, orang yang pertama start nak baca Al-Quran ini dia kena sebut jelas. Maksudnya contoh petang ni saya nak buat talaki dengan 5 orang. Taqiyuddin dengan apa semua kan. Taqiyuddin orang pertama. Taqiyuddin orang pertama ni awak kena jelaskan isti'adzah. Maksudnya awak kena baca dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang kedua, dia kena buat apa? Dia boleh baca juga nak baca, tapi baca dengan perlahan saja, tak perlu ulang dengan suara yang kuat lagi. Okey, seterusnya waktu untuk membaca dengan perlahan ataupun kita sebut dalam bahasa Arab dia sir. Sir. Sir ni maksudnya bukan awak tak baca. Ni kita tengah bincang pasal waktu nak baca isti'adzah. Sir ni maksudnya awak baca, dia punya cara kita nak tahu perlahan ataupun tidak. Awak baca isti'adzah tu, awak je dengar. Orang yang sebelah awak tak dengar. Ya, betul. Antaranya waktu salat. Tapi kita pergi satu-satu. Yang pertama, bila nak baca Al-Quran
dengan perlahan. Dengan perlahan. Maksudnya bila awak nak baca, memang awak tak nak ganggu orang lain. Contoh awak bangun malam-malam, awak duduk dalam bilik kan, nak datang, nak merajaah Al-Quran. Jangan baca kuat-kuat sebab ganggu orang tidur, tak boleh. Jadi awak disunatkan untuk baca isti'adzah, dan awak nak baca isti'adzah tu mesti kena baca dengan perlahan, tak boleh baca dengan jahar. Yang kedua, bila berseorangan. Seorangan. Ataupun contoh banyak ni awak nak baca kan, awak pergi Jumaat kan, sebelum Jumaat kan, awak tak nak ganggu orang sebelah. Awak tak nak ganggu orang sebelah, awak kena baca dengan perlahan juga. Dua ni lebih kurang je. Cuma beza dia pada situasi lah. Cuma yang dua ni, bila baca berseorangan ni, boleh jadi awak nak baca dengan kuat. Boleh jadi awak nak baca dengan perlahan. Bila awak berseorangan. Tapi untuk isti'adzah, awak boleh buat dua-dua. Awak nak baca dengan perlahan pun boleh, nak baca dengan slow pun boleh. Contoh dia ginilah, saya masuk surau kan, tak ada orang. Saya niat saya nak baca dengan kuat sebab saya nak hafal kan. Bila hafal baca kuat mudah. Jadi bila saya niat saya nak baca kuat, saya boleh baca isti'adzah ini dengan kuat terus. Maksudnya saya mula-mula terus saya sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun boleh juga saya nak buat, saya masuk, saya nak baca dengan kuat. Tapi saya isti'adzah ni saya boleh perlahankan. Saya seorang je. Saya sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Itu beza dia dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, insya-Allah, al-waqt kas-sayf. Yang ketiga ni, bila baca berkumpulan tapi awak orang yang kedua. Saya sebut tadi kan. Kalau awak orang pertama, awak kena jelaskan. Tapi contoh Taqiyuddin, orang pertama dia dah jelaskan. Orang kedua ataupun orang ketiga, orang keempat, dia tak nak baca isti'adzah pun tak apa. Tapi kalau dia nak baca isti'adzah, mungkin sebab dia ada terbaca mesej ataupun dia terborak dengan kawan sebelah, dia kena baca isti'adzah balik, tapi kena baca dengan perlahan. Bila berkumpulan dan anda orang kedua atau ke atas. Faham tak? Tak ada. Salin ni siap dulu. Salin siap dulu. Baru saya lagi kata. Tipu. Awak dah banyak kali kita dah. Okey, yang keempat. Apa yang keempat, Iman? Yang awak sebut tadi. Ketika solat. Perlahan lah. Ni, jahar ataupun kalau kita baca bahasa Melayu, bila kita matikan huruf ra ni, dia asal dia jahrun. Faham tak? Tapi bila awak nak matikan huruf ra ni, awak sebutkan. Awak boleh sebut dengan jahr ataupun jahar. Tapi tak semua kalimah boleh buat gitu. Ada setengah kalimah dia akan tertukar makna. Nah, air. Dah siap Salin? Okey, waktu solat ni dalam semua keadaan. Sama ada awak solat seorang, awak solat jemaah, sama ada solat waktu tu solat Zuhur ataupun solat Isyak baca dengan jahar, ataupun waktu tu awak jadi makmum ataupun waktu tu awak jadi imam. Dalam semua keadaan sama ada, ikutlah keadaan yang saya sebut tadi. Ketika solat. Itulah. Okey, baik. Dah siap ini? Allah. Yang ni dah siap kan? Dah. Okey, hari ni ada beberapa perkara kita belajar tentang
isti'adzah? Ulang balik. Saya tutup. Yang pertama kita belajar makna isti'adzah. Apa maksud isti'adzah? Dari segi bahasa ni lah. Isti'adzah, yasta'idu, isti'adzah maksud dia apa? Meminta perlindungan. Dari segi lafaz dia ataupun dari segi makna yang ilmu tajwid, bila kita sebut isti'adzah, apa itu isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lafaz dia apa? Inilah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini lafaz yang masyhur, ada banyak lagi. Kemudian kita belajar pasal hukum dia. Hukum isti'adzah apa? Okey, siapa kata harus? Jumhur al-qurra. Tulis dalam syarat gini, al-qurra. Qurra. Siapa al-qurra ni? Al-qurra ni makam tinggi ni. Dia adalah ulama, pakar. Dan dia pula pakar dalam bidang Quran. Jadi orang hebatlah al-qurra ni. Tak semua ulama yang belajar, yang mengkaji ilmu tajwid atau penulis buku tajwid dianggap sebagai al-qurra. Al-qurra ni juga disebut sebagai antara syarat masuk al-qurra ni, dia bukan setakat tahu hukum hakam ilmu tajwid ataupun dia pakar hukum hakam, tapi dari segi amali, dari segi bacaan dia ada riwayat, ada qiraat, dia meriwayatkan ni pula. Di Malaysia ada tak qurra ni? Agak-agak di Malaysia ada tak qurra ni? Ulama yang bukan setakat mahir boleh ajar ilmu tajwid, tapi dari segi bacaan Quran dia boleh baca qiraat 10, dia mahir qiraat 10, dia hebat. Ada tak? Tak ada. Ustaz Adam boleh jadi insya-Allah. Doakan Ustaz Adam. Ustaz Adam minat bidang Quran ni, dia nak sambung qiraat nanti insya-Allah. Okey, baik. Ada ulama-ulama seni ataupun ustaz-ustaz yang seni dulu bolehlah disebut sebagai orang yang mahir ataupun orang yang pakar dalam bidang Al-Quran kat Malaysia. Okey, dan yang seterusnya yang keempat, membaca isti'adzah secara kuat ataupun perlahan. Bila kita nak baca dengan kuat? Apabila ada orang nak dengar kita baca Al-Quran. Yang kedua, bila dalam berkumpulan dan kita orang yang pertama. Bila nak baca slow, yang pertama? Tak, yang pertama. Yang keempat dah solat tu. Bila kita nak baca dengan perlahan. Kita sendiri nak baca perlahan. Yang kedua, bila berseorangan. Bila berseorangan ni maksudnya sama ada awak nak baca slow ataupun nak baca kuat ayat Al-Quran. Tapi isti'adzah, awak boleh baca dengan perlahan. Dan yang ketiga, bila kita dalam berkumpulan, kita orang yang kedua. Dan yang keempat, waktu solat. Okey, baik. Tinggal lagi yang paling penting sebenarnya, yang tu saya nak ajar sebenarnya, yang ni ingat nak pergi secara laju. Yang paling penting kita sentuh esok, iaitu bagaimana cara kita nak baca isti'adzah bila kita nak mulakan di awal surah. Awal surah dia ada al-basmalah. Betul tak? Setiap surah ada bismillah kecuali surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah pun kita akan belajar juga. Bagaimana kalau kita nak baca surah At-Taubah? Maksudnya kita nak baca isti'adzah, bismillah ataupun basmalah, lepas tu kita masuk awal surah. Bagaimana cara dia? Adakah boleh kita sambung semua ataupun kita boleh sambung isti'adzah dengan basmalah ataupun kita boleh baca satu-satu bismillah sambung dengan isti'adzah ke ataupun bismillah? Ya? Yang tu ada cara baca yang dibenarkan dan ada cara baca yang dilarang. Yang tu kita akan belajar esok insya-Allah, boleh. Esok habis je 2 suku, saya minta terus duduk gini. Tadi kita direct masa hampir 10 minit. Lambat Ustaz. Boleh? Kalau tak, susahlah. Ni kedak. Yang ni saya tengah baca. Okey, baik. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau ada soalan pun soalan tanya. Saya tak dapat jawab lah. Okey, baik. Kita tutup majlis kita dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.